Begitulah kita kalau dilantik jadi imam pun buat yang terbaik. Baca doa yang terbaik, baca ayat Quran yang terbaik, ayat lazim yang terbaik, zikir yang terbaik, akhlak yang terbaik. Sebab Nabi SAW sebut dalam satu hadis, apa kata Nabi? La yadkhulul jannah, tidak akan masuk ke dalam syurga khabbun wala bakhilun wala sayyi'ul malak. Apa kata Nabi SAW? Takkan masuk syurga 3 orang. La yadkhulul jannah, tak akan masuk syurga khabbun wala bakhilun wala sayyi'ul malakah. Tidak akan masuk syurga 3 orang. Yang pertama apa dia? Khabbun. Duk. Tulis nama Allah. Tak mana lupa. Dia angkat tangan saya lupa tu. Sebab tu kalau kita main majlis ilmu, jangan bagi salam ke orang. Tak ada sunat bagi salam lah. Duduk terus. Waktu dia makan jangan bagi salam kat dia. Waktu dia dalam majlis ilmu tak payah. Tak ada sunat. Buatnya tuan-tuan, saya tengah mengajar ni, tuan-tuan bagi salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tak mana pula. Jadi macam tadi. Duduk. Okey. Ijlis. Baik. Yang kedua makan. Tengah duk makan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tercekik pula hamba Allah hantar. Okey, memadailah macam Tok Syekh kita tadi, angkat tangan sudah. Angkat tangan tu pun jadi beban pada saya pula. Tak mana pula hilang ni tuan. Baik, nombor 1 yang tak masuk syurga siapa? Khabbun. Tadi ustaz, hubbun bagus. Hubbun, Allah cinta kita, cinta saya, suka, sayang. Hubbun. Ini kha baris di atas. Khabbun. Apa dia? Khabbun maknanya penipu. Penipu ni tuan-tuan banyak dalam Quran bahasa Arab ni ada sebut kazib. Kazib pun penipu juga. Kazib. Saya kazim. Jauh tu abang. Jangan kata saya pula. Kazim lain. Penipu apa? Kazib. Ada ba pula qalqalah. Kazib. Antal kazib. Kamu penipu. Jangan dekat Haji Wan pula antal kazim. Salah tuan-tuan. Ana Ridwan. Kazim tu dia tuan-tuan. Kazib penipu. Satu lagi penipu apa dia? Khabbun. Kaki labun punya ni. Ini kaki DVD punya orang. Nipu punya orang. Nama dia apa? Khabbun. Tak masuk syurga. Yang kedua tak masuk syurga siapa? Bakhil. Bakhilun. Dalam bahasa kita kedekut. Kudukut. Bahasa Melayu, bahasa Arab bakhil. Bakhil wal kedekut. Ini pun Piramli ambil jadi filem dia, Haji Bakhil. Haji Bakhil bin Lebay Kedekut. Labu bin kura-kura. Labu bin apa lupa tuan-tuan. Labi bin kura-kura, labu bin kundur. Yang kedua yang tak masuk syurga ialah orang kedekut. Kita kalau derma sehari RM1 kat tabung tu tak miskin kita. Asal mari semayang buh RM1, asal mai semayang buh RM1 dalam tabung. Takkan miskin. Dalam poket ada RM10, RM20, buhnya RM1 apa salah? Tak, aku tak mau buh, aku dah buh dah. Bila? Tahun lepas. Tu dia, tahun lepas dia buh. Tapi bila ajak minum, nak pula. Yo minum. Tak nak lah. Sebab tahun lepas minum dah, cukup dah. Aku minum setahun sekali. Tak nak pula. Minum tiap-tiap waktu dia minum. Sedekah berkira ya amat. Tu nama dia kedekut. Rambutan dekat pokok dulu sampai naik hitam, taknya dipetik rambutan tu. Tapi untuk masjid dia tak hantar. Untuk surau dia tak hantar. Apa salahnya dia kait buah dalam bakul bawa tak kat surau. Penuh dalam poket baju Melayu buah rambutan. Belum sembahyang dah buah dah. Tu dia kembung poket tu. Bila sembahyang jatuh habis atas sejadah. Apa pasal kedekut sangat? Bila nak masuk syurga kalau kedekut? Yang ketiga, sayyi'ul malakah, buruk perangai. Orang yang tak masuk syurga nombor 3 ialah orang yang buruk perangai tuan-tuan.
Sebab tu bila kita ni ada apa pun, saya sebagai ustaz kena baik perangai. Tok imam jadi imam kena baik perangai. Kita orang Islam kena baik perangai. Kita suami orang baik perangai. Buruk perangai tak dapat syurga lah kita. Baik, kemudian jadi Nabi sebut dalam hadis ni tuan-tuan, siapa yang membaguskan amalan dia, finishing dia bagus, buat kerja ni bagus, penyudah pun bagus. Ada orang yang buat kerja awal-awal ya bagus, penyudah tak bagus. Mula-mula ni seminggu buat kerja cantik punya, lah apa pun tak. Tak mau macam itu. Nabi nak, Allah Ta'ala suka pada orang yang buat kerja cantik kerja dah. Tadi saya sebut dah, kalau jadi imam, imam yang terbaik. Jadi yang berhormat yang terbaik. Kalau jadi peniaga, peniaga yang terbaik. Baik, kemudian Nabi SAW diceritakan, yakhrujun Nabi SAW yaumal fitri wal adha ila al musalla wa awwalu syai'in yabda'u bihi as-salah thumma yansarifu fayaqumu muqabilan nas wan nasu ala sufufihim faya'izuhum wa ya'muruhum, muttafaqun alaih. Ke tempat semayang, dan yang pertama ibadah yang dikerjakan oleh Nabi ialah semayang sunat hari raya. Kemudian apabila memberi salam sesudah semayang, berdirilah baginda menghadap kepada manusia yang mana mereka itu semuanya masih berada di dalam saf, buat memberi nasihat dan menyuruh mereka itu akan berbuat kebajikan. Baik, di mana Nabi Muhammad semayang sunat hari raya? Dia sebut di sini Nabi Muhammad semayang sunat hari raya, yakhrujun Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumal fitri wal adha ila al musalla. Keluarlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk semayang sunat Aidil Fitri dan Aidil Adha pada tempat semayang musalla. Dia tak sebut masjid, dia sebut musalla. Apa makna dia? Tempat semayang. Sebab itu Nabi Muhammad dia semayang raya di padang. Di padang tu dipanggil sebagai musalla. Kita hari ini buat semayang di masjid, buat semayang di surau. Rasulullah sembahyang di padang, tempat lapang. Habis tu ustaz, yang kita duduk semayang di masjid salah ke? Tak salah. Yang kita duduk semayang di surau salah ke ustaz? Tak salah. Pasal apa tak salah? Pasal tak ada Nabi larang. Yang salah ni bila Nabi larang, janganlah kamu semayang di masjid, semayang sunat hari raya, semayanglah di padang, baru jadi salah. Sekarang ni tak ada hadis yang melarang kita semayang di masjid. Maknanya kalau kita nak semayang sunat hari raya, 2 hari raya di masjid, di surau, silakan. Tapi ustaz, Nabi Muhammad semayang di padang. Pasal apa kita tak buat di padang? Tak salah semayang di masjid. Sebab apa tak salah? Sebab tak ada hadis yang melarang. Tapi Nabi tak buat di masjid hari raya ustaz. Tak apa, tak salah. Di mana pun kau boleh semayang. Harus. Nampak tak tuan-tuan? Cantiknya kita punya fahaman. Cantik kita fahaman. Nabi Muhammad semayang raya di tempat lapang, musalla, tempat lapang. Okey, sebab apa? Sebab Nabi nak suruh orang tua datang, orang perempuan datang, orang perempuan muda pun boleh datang. Mai semayang ramai-ramai, buat di padang, buat ramai. Nabi tak semayang raya di masjid. Okey ustaz, kita nak semayang raya di masjid boleh tak? Boleh. Kita nak semayang di surau boleh tak? Boleh. Tapi Nabi tak buat ustaz. Betul Nabi tak buat, tapi tak ada larangan untuk Nabi, tak ada larangan daripada Nabi suruh kita buat di masjid, tak ada larangan. Bila tak ada larangan, maknanya harus. Senang. Simple. Simple. Kalau kita pegang kaedah yang macam tu, senang hidup kita. Ustaz, ya, bolehlah lepas sembahyang kami berzikir? Boleh. Pasal apa? Tanya pula. Tak, pasal dia orang kata bid'ah lepas sembahyang zikir. Nabi tak buat. Ada tak Nabi larang zikir lepas sembahyang? Tak ada. Kalau gitu silakan. Cantik tak? Hari ini sikit-sikit bid'ah, sikit-sikit bid'ah, sikit-sikit bid'ah.
Ustaz, kami ni nak baca tahlil untuk arwah ni, dia meninggal 2 hari lepas, kami nak buat tahlil. Jangan buat, Nabi tak buat. Tak, kalau nak buat, adalah larangan daripada Nabi, jangan buat. Tak ada, kalau tak ada, hukum dia harus. Bacalah tahlil. Apa masalah? Apa masalah kita hari ni semua bid'ah, yang kunut bid'ah, yang talqin bid'ah, apa bid'ah? Kalau kita baca ni, kalau semua yang Nabi tak buat, Nabi pun tak sembahyang raya di masjid, kalau gitu semua bid'ah. Tuan-tuan sembahyang di surau, bid'ah baru ni, masuk neraka. Sebab dia kata semua bid'ah masuk neraka. Jadi jangan cepat sangat menghukumkan bid'ah. Selagi mana tidak ada larangan, maka harus mengerjakan perbuatan itu. Harus. Apa masalah? Jadi jangan tuan-tuan terpalit, terbawa-bawa dengan isu sikit-sikit bid'ah, sikit-sikit bid'ah, lalah tak buat. Lalah tak buat apa? Sebab dah Nabi tak buat.